Belah situ. Belah situ. Tu. Kok tu? Apa itu? Bawah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. Para hadirin hadirat dikasihi sekalian, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas limpahan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala pada kita semua. Pagi ini kita dapat bersama dalam kuliah subuh seperti biasa. Alhamdulillah cuaca cukup baik. Kita dapat berpuasa dengan sempurna bersama dengan keluarga. Dan kita harap mudah-mudahan hujan yang turun ini hujan rahmat pada kita semua, yang mengurniakan pada kita semua ni air. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Dan kami jadikan daripada air itu segala sesuatu hidup. Air sumber kehidupan. Alhamdulillah Allah curahkan pada kita ni air dalam 2, 3, 4 hari ini. Alhamdulillah. Yang kedua, kita naik pangkat menjadi imam di masjid, di rumah kita sendiri kepada anak-anak, sebagai satu latihan kepada kita bahawa selepas daripada ni hendaklah kita terus menjadi imam kepada anak-anak kita semua, khususnya pada saat dan ketika yang tertentu, insya-Allah. Kawan-kawan yang dikasihi sekalian, pada pagi ini kita sambung lagi pelajaran kita dari kitab Alam yang Terakhir. Tajuk kita pada hari ini ialah kisah ataupun balas membalas sesama orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala selepas daripada titian Sirat al-Mustaqim. Kawan-kawan dikasihi sekalian, pada hari kemarin kita telah belajar berkenaan dengan Sirat dan bagaimana keadaan orang-orang yang menyeberangi di atas titian Sirat ini. Dan ada dua amalan yang saya sebutkan kemarin, iaitu dua amalan yang menjadi pengapit kepada kita sewaktu kita meniti di atas titian sirat. Yang pertama ialah al-amanah, yang keduanya adalah ar-rahim, sifat amanah dan juga sifat ar-rahim, berkasih sayang, berhubungan di antara satu sama lain. Kita sambung lagi pelajaran kita pada pagi ini berkenaan dengan qisas. Qisas di sini maksudnya ialah balas membalas sesama orang yang beriman selepas daripada titian Siratal Mustaqim. Kita sama-sama kita orang beriman, apabila kita nak masuk syurga, Allah Subhanahu wa taala hilangkan daripada kita ni rasa tidak puas hati. Qauluhu ta'ala dalam surah Al-Hijri ayat 46, udkhuluha bisalamin aminin wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwana. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah kata udkhuluha bisalamin aminin. Allah Subhanahu wa taala kata, masuklah kamu dalam syurga Allah itu dengan selamat sejahtera. Udkhuluha bisalamin aminin. Masuklah kamu dalam syurga Allah itu dengan selamat sejahtera, aman sejahtera. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwana.
dan kami cabutkan daripada dada manusia itu perasaan tidak puas hati, dengki dan sebagainya. Baik kawan-kawan dikasihi sekalian, bagaimanakah sempurnanya akan hukuman qisas ini? Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita sebut bahawa qisas ataupun balas membalas di kalangan orang-orang yang beriman pada Allah Ta'ala ini berlaku sebelum daripada masuk syurga dan selepas daripada titian sirat. Begini, maknanya suasana pada masa itu masih lagi dalam keadaan terasa lagi kesusahan-kesusahannya. Dalam satu hadis disebutkan satu riwayat daripada Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, "Idza khalasal mu'minuna minan nar." Apabila orang-orang yang beriman pada Allah Ta'ala ini selamat daripada api neraka, hubisu biqantaratin bainal jannati wan nar, maka mereka ditahan di satu tempat disifatkan sebagai qantarah. Qantarah ni kawan-kawan, kalau kita di dunia ni, qantarah maksudnya ialah jisrun mutaqawwisun yubna fawqan nahri ya'buru nasu alaihi adatan. Satu jambatan yang bengkok begini dibina di atas sungai tempat kita menyeberangi pada kebiasaannya. Ini gambaran kita dengan fahaman kita di dunia. Nah, dengan fahaman kita di dunia. Adapun hakikat yang sebenarnya di akhirat, kita serahlah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa tujuan selepas daripada kita berkumpul, selepas dari kita menyeberangi titian sirat, apa tujuan berkumpulnya di sana sebelum kita masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala? Fayataqasuna madhalima kanat bainahum fid dunya. Maka di sana sama-sama balas membalas atas kesalahan-kesalahan yang berlaku di antara kita orang-orang yang beriman ini di alam dunia. Hatta idza nuqu wa huzzibu, sehinggalah apabila mereka dibersihkan dan segalanya, uzina lahum bidukhulil jannah, barulah Allah Subhanahu Wa Taala izinkan mereka itu untuk masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Fawalladhi nafsu Muhammadin biyadihi la ahaduhum bimaskanihi fil jannah adallu bimanzilihi kana fid dunya. Nabi kata, demi Allah yang jiwaku dalam tangannya, yakni Allah berkuasa kepadaku, setiap orang daripada kamu amat tahu tempat tinggalnya di syurga lebih daripada dia tahu tempat tinggalnya di alam dunia. Allah Subhanahu Wa Taala bagi syurga kepada kita semua orang yang beriman pada Allah Azza wa Jalla. Apabila mereka masuk syurga, mereka menuju kepada istana-istana mereka, tempat-tempat tinggal mereka ini mubasyaratan, secara terus dan dengan penuh kegembiraan. Dia tahu, tiap-tiap orang tahu, di mana hamba, insya-Allah hamba di mana, tuan-tuan di mana, semua tahu. Wa yastadilluna ala makaniha, mereka lebih tahu tempat di mana tempat tinggal mereka lebih daripada mereka ni kenal rumah mereka di alam dunia. Jadi hadis ini menunjukkan pada kita semua bahawasanya selepas kita menyeberangi titian sirat ini, kita akan ditahan di satu tempat. Di sana berkumpullah oleh semua orang-orang yang beriman, yang selamat ini kawan-kawan semua, yang selamat ini. Kemudian berlaku balas membalas. Saya buat dosa pada orang ni buat dosa kepada saya. Jadi kita menyucur, kau bagi hakmu pada aku, hak aku padamu, supaya orang yang masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala ini, jiwa merekanya berasa tenang, berasa senang, tidak ada apa yang dia tersangkut dengan orang lain. Jadi qantaratul qisas, tempat qisas ini bagi di antara orang mukmin berlakunya sebelum daripada kita masuk syurga. Kemudian, jadi kalau kita faham sebelum masuk syurga, artinya ialah masih lagi terasa akan kepenatan padang mahsyar dengan ramainya orang semua sekali. Hamba buat dosa kepada, boleh jadi hamba buat dosa kepada orang di Afrika. Contoh paling mudah,
kita sebarkan gambar orang Afrika nampak aurat dalam YouTube ataupun dalam grup-grup WhatsApp. Jadi sesok kita kena ambil pahala kita. Kita kena bayar kepada orang Afrika itu walaupun jaraknya lebih kurang 10,000 kilometer daripada kita, pun kita kena bayar. Boleh jadi kita buat dosa kepada orang-orang yang sudah mati, seperti kita mengumpat orang sudah mati, kita perihalkan benda tak baik berkenaan dengan orang yang sudah mati. Jadi dia sudah mati 10 tahun, tapi kita masih lagi mengukir-ngukir akan kesalahan yang dia buat, jual keaiban dia pada orang lain. Jadi kita kena ambil pahala kita, kita kena bayar kepada mereka. Ini maknanya mazalim, kesalahan-kesalahan yang kita buat pada orang lain. Inilah benda yang kita nak qisaskan, yang kita nak balas di antara sama-sama kita semua. Sebab itulah kawan-kawan sekalian, kita kena ingat, saya selalu pesan tuan-tuan semua, jaga baik-baik jari anda. Takut-takut di akhirat kelak kita tak mampu nak bayar. Kerana satu yang kita share, kita mendapat pahala pun banyak, mendapat dosa pun banyak. Kalau pahala banyak, alhamdulillah. Kalau dosa banyak, masya-Allah. Pada hari ini kawan-kawan sekalian, la mala wala walad. Tidak ada harta, tidak ada anak pinak, wala dinar. Tidak ada duit dinar dan tidak ada duit dirham. Kita pergi di akhirat ni tak bawa apa-apa, ya. Menengok balik. Harta kita tinggal di alam dunia ini. Orang Arab panggil ringgit, dipanggil dinar. Ada orang terjemah dinar ini dengan dua terjemahan. Sebab dinar daripada dua perkataan, din kemudian campur dengan nar. Din artinya agama, bermanfaat. Nar arti neraka. Kalau kita guna duit kita secara baik, alhamdulillah ikut agama, din. Kalau kita guna duit kita tempat tak baik, masya-Allah dia jadi nar. Jadi kalau kita guna duit kita secara baik, faedah untuk kehidupan beragama kita. Dan kalau kita guna tak baik, dia jadi nar, neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kisah di antara kita ni sama-sama orang yang beriman ini, kawan-kawan semua, dengan kebaikan dan juga dengan kejahatan. Saya ada baik saya ada jahat saya. Tuan-tuan ada baik, tuan-tuan ada jahat, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan semua, kita kena bayar. Kalau saya buat salah ke tuan-tuan, saya kena ambil kebaikan saya bagi kepada tuan-tuan. Tuan-tuan buat salah ke saya, tuan-tuan kena ambil kesalahan tuan-tuan, pahala tuan-tuan, tuan-tuan kena bagi kepada saya. Faman kanat alaihi mazalima lil ibad. Siapa yang ada buat kesalahan kepada mana-mana hamba di alam dunia, apa salahnya? Seperti min akhdhi li amwalihim fid dunya, seperti kita ambil harta dia di alam dunia, au syatmin, ataupun kita kata huduh ke dia, kita sumpah seranah kepada dia, au darbin, ataupun kita pukul dia, fa innahum ya'khuduna min hasanatihi biqadri ma zalamahum. Maka orang ni akan diambil daripada pahala dia mengikut qadar kezaliman dia. Ingat, dosa kita buat ni ada harga yang kita perlu bayar. Contohlah, satu penumbuk harganya 1,000. Contohlah. Jadi kalau saya tumbuk orang, tumbuk A, saya kena ambil 1,000 pahala saya bagi kepada A. Satu penampar harganya mungkin 1,500. Jadi saya pun Suhail akan ambil pahala saya 1,500, tu akan bagi kepada orang yang saya tampar. Satu umpatan harga dia mungkin 5,000 lah dosanya. Saya buat dosa 5,000 dengan awak. Jadi kena ambil 5,000 pahala saya, bayar kepada awak. Katakanlah saya pergi ke akhirat bawa akaun saya 1 juta. Misal ini hanya contoh saja. Saya pergi akhirat bawa pahala saya 1 juta. Dah tolak dah tumbuk 1,000. Tampar 1,500. Mengumpat 5,000. Begitulah. Maka kita akan debit akaun kita, akaun pahala kita ni, bagi kita transfer pahala ni kepada orang-orang yang tertentu yang kita buat salah tadi. Cuba tuan-tuan bayang. Kalau tuan-tuan buat satu dosa dalam grup WhatsApp. Ni tak apalah, share kuliah saya ni boleh pahala insya-Allah. Jadi kalau kita buat dosa dalam grup WhatsApp, grup itu kita kata ada 5
50 orang. Kita pun share lah gambar apa-apalah yang tak bagus, masuk 50. Kalau satu tu kita share 1000, yang buka gambar tadi 50. Jadi 1000 kali 50, 50,000. Akaun kita ada 1 juta. Sudah tolak 50,000. Itu baru satu share. Cuba tuan-tuan bayang kalau kita share benda tak baik kepada orang lain. Nak boleh kita mati dengan pahala kita tak banyak ni tuan-tuan. Lagu mana kita nak bayar kepada mereka? Kalaulah kita kata pahala kita sudah habis, maka diambil pula dosa yang orang tadi, kita yang tanggung. Mana kita masuk neraka bagi pihak mereka. Hatta idza lam tabqa indahu hasanah, sehingga bila tidak ada lagi kebaikan, bi an zahabat hasanatuhu, bahawa semua kebaikan dia nilai belaka, bayar kepada orang yang kita buat zalim tadi. Indaha yu'khadhu min sayyi'atihim fatutrahu alaihi, maka pada saat itu akan diambil daripada dosa orang itu, kemudian kita dicampur kepada kita semua. Tuan-tuan semua bayangkanlah, patut kita duduk di syurganya, bintangnya 7, dengan segala pelayannya, dengan segala biliknya, dengan segala suite yang begitu mewah, sepatutnya di sana. Tapi sebab kita ni banyak buat dosa pada orang lain, maka tinggal pahala kita sikit. Bila pahala kita sikit tinggal, apa jadi sahabat sekalian? Kita sudah tak layak lagi duduk di syurga yang 7 bintang. Tinggal lagi syurga kita ni mungkin syurga 1 bintang, ataupun mungkin duduk di rest house, rumah rehat, ataupun duduk homestay, rumah tumpangan yang 1001 kekurangan. Hanya ada bilik air dan tandas sahaja. Sebab kita kena bayang bahawa kita punya prestasi kita merosot pasal apa? Sebab kesalahan yang kita buat di alam dunia ini. Kena ingat baik-baik. Dan daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada kita semua ni, Allah Subhanahu Wa Taalanya dia nak di antara 2 orang yang balah ni boleh baik, supaya orang yang kita buat zalim boleh maaf kepada kita. Orang kita buat zalim, orang buat zalim kepada kita, kita maaf kepada mereka semua. Sebagai contohnya, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mahukan daripada kita semua ni supaya redha meredai di antara kita sekalian. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la dalam satu kitabnya, menyebut bahawasanya, tapi hadis ni hadis yang dhaif, ya, wa fi sanadihi dha'fun. Tapi kita belajar menyatakan standard hadis itu, status dia tak apa dia. Baik kawan-kawan sekalian. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yawmin jalisun idh ra'aituhu dhahika hatta badat thanayahu. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu kata, satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk, tiba-tiba aku tengok Nabi ni suka dhahik, dia suka, ya. Nabi suka hatta badat thanayahu, sehingga nampaklah gigi depan dia. Nabi ni tuan-tuan, ada istilah senyum, ada istilah suka, ada istilah ketawa. Senyum yang paling banyak Nabi kita buat. Paling jauh Nabi kita dia suka. Dia suka nampak gigi. Nabi kita paling tak sukanya ialah ketawa. Kita ni ketawa kuat, senyumnya kurang. Nabi tak suka orang yang ketawa mengilah banyak atas dunia ni, ha 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 mengilah. Itu Nabi tak suka, sahabat sekalian, ya. Baik. Faqila lahu, dikatakan pada Rasulullah, mimma tadhaku ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, kenapa kamu ni suka? Ada apa Nabi kamu ni suka ni, senyum ni? Qala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rajulani min ummati jathaya baina yaday rabbi. Ada 2 orang di kalangan umatku ni duduk merangkak di hadapan Tuhanku. Nabi kita cerita keadaan yang berlaku di akhirat. Nabi kata, ada 2 orang di kalangan umatku yang merangkak di hadapan Tuhanku pada hari akhirat. Faqala ahaduhuma, kata seorang di antara mereka, apa dia kata?
Antara dua orang ni. Ya Rabbi khudli madlamati min akhi. Ya Allah, ya Tuhanku, kawan aku ni ya Allah ada buat jahat kepada aku. Maka ambillah pahala dia ya Allah, berilah kepada aku. Faqala Allah Ta'ala a'ti akhaka madlamata. Tuhan kata, bagi kepada kawan kamu ni berapa kamu buat salah pada dia. Ambil pahalamu, mu kena bagi kepada dia. Faqala ya Rabbi. Faqala, kata orang ni, ya Rabbi, wahai Tuhanku, ma baqiya min hasanati syai'un. Ya Allah, ya Tuhanku, tak tinggal lagi daripada pahalaku ni walaupun sedikit ya Allah. Pahala hamba ni Tuhan, habis licin dah, hamba bayar habis dah kepada orang ya Allah. Jadi hamba ni kosong dah pahala hamba. Faqala ya Rabbi falyahmil min auzari. Jadi kata kepada yang mengadu, wahai Tuhanku, kalau pahala dia tak ada, maka ambillah dosaku ni ya Allah, berilah kepada dia. Jadi ambillah dosaku ni ya Allah, beri kepada dia. Wa fadat aina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di saat itu kata sahabat, dia kata menangis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat tengok ada linangan air mata di mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita sebut akhirat, Nabi sebut akhirat, Nabi menangis sebab dia tahu masa depan dia di akhirat. Kita ni tuan-tuan, kita tak tahu masa depan di akhirat, tapi kita malah nak belajar, malah nak tiru Nabi. Cuba lembutkan hati kita, buat benda ni kita berfikir untuk akhirat kita. Apa benda kita nak buat atas dunia, kita kena tengok akan kesan dia. Contoh saya kata, ini hanya contoh saja ya. Kenapa kita ni yang kerja kerajaan dan sebagainya ni, bila kerajaan kata boleh bergerak sejauh 10 km, kenapa kita duduk diam di rumah? Keluar pun kita beli lauk, kita balik. Kenapa tak pergi ke tempat yang jauh 50 kilo, 100 kilo? Sebab kalau kita pergi bertemu dengan polis, polis boleh tahan kita. Kamu telah langgar, katalah engkau perintah PKP. Kalau engkau perintah PKP, kamu kena penjara. Kenapa orang yang bersara kerajaan, kenapa pegawai-pegawai kerajaan amat takut dengan penjara? Sebab mereka akan hilang keistimewaan dia, akan hilang gaji dia, akan hilang pencen dia. Seperti mana tuan-tuan nampak kesan yang berlaku di belakang, maka Rasulullah nampak apa yang kita buat di alam dunia ini, kesannya di hari akhirat kelak. Itulah yang kita bimbang. Ya, sebab tu Nabi ni hati dia celak. Kita ni banyak dosa, sebab tu hati kita tertutup. Orang kafir lagi tertutup sebab dia kafir dengan Allah. Innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Baik. Wa fadat aina Rasulillah. Maka tuan-tuan sekalian, menangislah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma qala, kemudian Nabi kata, inna dhalikal yawma la yawmun yahtajun nasu fihi ila an tuhmala anhum awzarhum. Nabi kata, inilah dia satu hari yang setiap daripada kita ini amat berhajat orang akan memikul akan kesalahan kita. Hari ini tuan-tuan semua, orang sangat-sangat berhajat untuk orang pikul akan kesalahan kita. Thumma qala Allah Ta'ala littalibi haqqah. Nabi kata, kemudian Allah Ta'ala kata kepada penuntut hak tadi, ya Allah, bayarkanlah pahala aku ni. Apa ni orang ni kena bayar hak aku ni ya Allah. Maka Tuhan pun katalah kepada hamba ini. Apa Tuhan kata? Irfa' basaraka. Angkat kepak matamu ke langit. Tuhan kata, angkatlah matamu ke langit sana. Angkat mu tengok alik atas no. Cuba kamu tengok sebelah atas no ada apa. Farafa'a ra'sahu, maka si fulan yang menuntut ni tuan-tuan, dia pun tengok sebelah atas sana. Faqala ya Rabbi ara madaina min zahabin wa qusuran min zahabin mukallalatan bil lu'lu'i li ayyi nabiyyin hadha aw li ayyi siddiqin hadha aw li ayyi shahidin hadha. Faqal, bila Tuhan suruh dia tengok ke atas, dia pun tengoklah ya. Dia pun tengoklah sahabat sekalian.
apabila dia tengok ke atas, dia kata ara madaina min zahabin. Aku tengok ada ada bandar daripada emas. Wa qusuran min zahabin, ada istana-istana daripada emas. Mukallalatan bil lu'lu'i, mukallalah, dia disulami pula dengan permata-permata. Ada emas, ada permata-permata comel. Dia pun tanyalah, ya Allah, ya Allah, li ayyi nabiyyin hadha, wahai Allah, untuk nabi mana ini? Ya Allah, kata si penuntut hak tadi, ya Allah, comel gini sangat ni, ya Allah, untuk nabi mana? Au li ayyi siddiqin hadha, ataupun untuk orang yang benar, orang yang sentiasa benar macam mana? Au li ayyi syahidin hadha, ataupun untuk orang yang mati syahid bagaimana? Ya Allah, nak dapatkan bandar daripada emas dan sebagainya ni Tuhan, ya Allah, adakah lagu mana? Hak Nabi kah ia, hak siddiqin kah ia, untuk orang mati syahid kah ia? Faqala, kata Allah, liman a'tani samanahu, aku berikan ini kepada orang yang boleh bayar kepadaku akan harganya. Siapa dia boleh bayar harganya, maka aku akan berikan kepada dia, kata Allah. Qala wa may yamliku samana dhalik. Lalu si penuntut ni kata, siapa dia lah boleh bayar, ya Allah, harga istana begini besar dengan bandar daripada emas dihiasi dengan permata lu'lu dan sebagainya. Orang miskin, kawan-kawan semua, orang miskin, sahabat-sahabat sekalian, mungkin dia tak ada duit nak bayar. Qala, dia kata, ya Allah, wa may yamliku samana dhalik. Ya Allah, ya Tuhanku, ya Allah, ya Tuhanku, siapa dia boleh bayar harga ini? Qala, kata Allah, anta, Tuhan kata. Tuhan kata, kamu yang boleh bayar. Kamu juga boleh bayar. Samana dhalik, kamu boleh bayar, kata Allah Subhanahu wa taala. Qala bima idzan, ya Allah, kalau saya nak bayar, bagaimana ya Allah saya nak bayar? Harganya ada dengan kamu, kata Allah Azza wa Jalla. Lalu Tuhan kata kepada orang ni, qala bi'afwika an akhika, kamu boleh bayar dengan cara kamu maafkan kepada saudara kamu. Kalau kamu maaf kepada saudara kamu itu, ya, maaf pada kesalahan yang menuntut itu, yang kena tuntut ni, memaafkan dia, aku bagi pada kamu tadi. Qala ya Rabbi fa inni qad afautu anhu. Dia pun berkata, ya Tuhanku, kalau begitu ya Allah, aku maafkan dia. Jadi tuan-tuan, Allah Ta'ala bagi offer kepada si penuntut ini dengan offer yang begitu besar. Bandar daripada emas, istana daripada emas dengan batu permata, hanya dengan kita memaafkan kesalahan orang yang buat salah kepada kita sekalian. Kata Allah, qala khudh biyadi akhika fa'adkhilhul jannah. Allah kata, wahai fulan ibni fulan, peganglah, ambillah tangan saudara kamu ini, fa'adkhilhul jannah, dan masukkanlah ia ke dalam syurga. Ambil tangan dia ni, pimpin dia pergi ke syurga. Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, fattaqullaha wa aslihu zata bainikum. Allah kata, bertakwalah kamu kepada Allah Azza wa Jalla, dan elokkanlah apa dia ni, hubungan di antara kamu sekalian. Fa innallaha yuslihu bainal mu'minina yaumal qiyamah. Karena Allah Subhanahu wa taala akan perelokkan hubungan di antara kita orang-orang yang beriman ini pada hari kiamat kelak. Sebab tu sahabat-sahabat sekalian, kita perlu memaafkan kesalahan-kesalahan yang orang ni buat pada kita. Kalau kita tak maaf kesalahan ini, di hari akhirat, kita akan menanggung beban, akan menanggung dosa. Katakanlah sebagai contohnya, kita kata, katakanlah sebagai contohlah, ada orang ni berhutang duit dengan kita, kemudian dia meninggal dunia. Katakanlah begitu, ya, A berhutang dengan saya, maka saya kena bayar hutang dia. Kalau kita tak maaf, duit kita duduk dengan dia, apa jadi sahabat semua?
Nyawa kita ni tergantung di antara langit dan bumi. Nabi sebut nafasul mu'min mu'allaqun bainas sama'i wal ardi lidainihi. Ya, nyawa kita, ruh kita orang beriman ini tergantung di antara langit dan bumi ini kerana hutang yang kita ada. Jadi kalau kita boleh maafkan ia, kita pergi di akhirat, kita tak cara dah. Tak perlu masuk lagi ke mahkamah Tuhan bahagia hutang kita dengan dia. Mana kita? Patut kita bercara 5 jam lah contoh. Tiba-tiba, yang ni kita maaf, kita maaf, kita maaf, kita maaf, kita maaf. Jadi kita ni senang, tak terikat dengan orang lain. Bila tak terikat orang lain, kita amat mudah. Kita bicara dengan Allah itu begitu mudah. Sama, ialah tuan-tuan bercakap ni mudah soal nak maaf. Kalau hutang orang ni tuan-tuan, lebih kurang 1,000 kita boleh halal. 2,000 kita boleh halal. Bagi setengah orang 5,000 kita boleh halal. Tapi 1 juta macam mana? Ada orang berhutang dengan bank, berhutang dengan A sebanyak 1 juta. Umpamanya lah. Kemudian, dia dijatuhkan hukumannya, katakanlah bankrupt. Katakanlah bankruptcy. Maka dia kena bankrupt. Tapi dia ada duit lagi, duit lain. Dia boleh berniaga guna nama orang lain, syarikat dia dan sebagainya. Maka dia boleh bayar hutang itu. Kalau dia tak bayar, dia kena jawab dengan Allah Ta'ala pada hari akhirat kelak. Tidaklah kita kata kita kena bankruptcy atas dunia. Kita akhirat kita lepas. Tidak, hutang wajib dibayar. Walaupun tidak ditutup. Mana kita kena bayarlah hutang kita ni. Dan sebutkan di sini bahawasanya kawan-kawan, kita pergi ke alam akhirat, kita nak buangkan segala beban-beban kita. Kalau boleh kita tak nak pergi dengan bawa dosa yang banyak. Dosa tetap ada. Sebab manusia ni sahabat-sahabat sekalian, kata Rasulullah SAW, al-insanu la yakhlu 'anil khata'i wan nisyan. Manusia ini tidak sunyi daripada lupa dan tak sunyi daripada salah. Jadi salah tetap kita buat. Sebab itulah kita kena minta maaf dengan orang tertentu yang kita buat salah pada mereka itu. Inilah di antara kesempurnaan yang Allah Ta'ala berikan kepada ahli syurga, bahawa mereka masuk syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini dalam keadaan mereka sudah tidak mempunyai dosa-dosa yang lain. Ya, dia puas hati dah. Dia mau pergi syurga, duk lagi demo, kawan pergi syurga, dia lagi kawan. Ni orang panggil keadaan Tuhan nak supaya kita semua puas hati bila kita masuk syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di sana sahabat-sahabatku sekalian, ada satu kumpulan manusia yang agama ni tak sampai kepada mereka. Apilah tajuk balas membalas. Tajuk yang keduanya ialah keadaan ahli al-fatrah. Ada sejenis manusia yang dinamakan sebagai ahli al-fatrah. Ya. Jadi ada orang ni tuan-tuan, dia tidak mengenali Islam. Mungkin hidup di zaman yang sebelum zaman Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diutuskan oleh Allah, ataupun dia hidup di zaman kita, tapi ajaran agama ini tidak sampai kepada kita. Jadi sebahagian ulama menamakan mereka ini dengan nama ahlu al-fatrah, yakni orang yang hidup di satu masa yang agama ini tidak sampai kepada mereka. Saya buat contohlah kawan-kawan. Di Indonesia ada sebanyak 3,000 pulau. 3,000 pulau. Adakah semua pendakwah-pendakwah Islam ini sampai di kepulauan-kepulauan Indonesia untuk menyampaikan agama? Kalaulah agama tidak sampai kepada mereka, kita nak hukumkan mereka sebagai kafir menjadi ahli neraka, itu tidaklah satu keadilan. Saya buat contoh yang mudah. Sewaktu saya mula-mula kerja tahun 2000 dulu, saya pergi ke satu kampung orang asli di Kelantan, dan nama dia Postgop. Tuan-tuan buka peta Malaysia, tuan-tuan tengok ada satu gunung namanya Gunung Chamah, CHAMAH, sempadan di antara Kelantan dengan negeri Perak. Bila tuan-tuan pergi ke Gunung Chamah ni, di tepi kaki Gunung Chamah ni ada satu perkampungan orang asli dalam negeri Kelantan. Sebelah sana tu Sungai Siput. Dia ada satu kampung namanya Postgop. Dalam tahun lebih kurang tahun 2003-2004 saya pergi. Kami naik dari Kota Baru ni, nak boleh sampai pergi ke Gop ni, dari Kota Baru kami naik kereta Hilux sampailah di Pos Pasek pada jam 3 petang. Kena berehat di Pos Pasek dulu,
duduk di pos pasir. Esok hari pukul 9 kami bertolak, pukul 1 kami sampai di tempat, habis jalan balak, jalan lalui oleh jentolak ni. Bila habis itu kami turunkan barang kami berjalan kaki pula lebih kurang 3 jam. 3 jam ni ikut trek yang dibuat oleh masyarakat orang asli. Ya, dia buat trek bukit macam ni dalam, diletakkan kayu, sini kami bertinjak di sini, kami pegang di sini. Kalau silap hari bulan kami jatuh ke bawah. Bila kami sampai di sana, di Pusdok ni kawan-kawan, masa itulah sekarang ni ada jalan nak pergi Pusdok. Sampai di sana kami tengok ada gereja yang sudah runtuh masa tu. Jadi orang di situ pegang gitar, menyanyi lagu-lagu gereja, tapi pendakwah Islam tidak ada. Soalan saya, kami pergi tahun 2000 lebih. Kami pergi tahun 2000, awal-awal tahun 2000, 2003, 2004. Masa tu Kristian sudah sampai, Islamnya belum sampai. Kalau Islamnya belum sampai, orang yang mati sebelum sampainya Islam itu, apa kita nak hukum mereka? Nak hukum dia kafir? Tidak ada, sebab Islam tak sampai pada mereka. Inilah kata ulama dipanggil ahli al-fatrah. Jadi orang yang tidak sampai ajaran Islam kepada mereka, bagaimana kita nak hukum mereka? Allah Subhanahu wa taala tidak mengazab manusia kecuali Allah menghantarkan utusan. Qala Allah taala, wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula. Dan kami tidak akan mengazab mana-mana manusia hatta nab'atha rasulan, sehinggalah kami ini mengutuskan para rasul kepada mereka sekalian. Surah Al-Isra. Allah Subhanahu wa taala tak tinggalkan makhluk ini begini saja. Tuhan akan hantar nabi, Tuhan akan hantar kitab dia, dan Tuhan tidak mengazab mana-mana manusia kecuali Allah taala hantarkan pada mereka ni rasul. Ya. Baik. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala kata, alam ya'tikum nadhir kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Tidakkah datang pada kamu dulu pemberi amaran? Qalu bala qad ja'ana. Benar ya Allah telah datang kepada kami. Artinya azab Allah terkena kepada mana-mana manusia yang sudah pun datang kepada mereka akan nabi-nabi ini. Orang yang tidak sampai pada mereka dakwah, orang tak sampai pada mereka ni ajaran Islam, seperti orang yang berada di tengah-tengah benua Afrika lah katakan, ataupun di ghabat ba'idah, dalam hutan belantara yang begitu jauh, ataupun di kutub utara atau kutub selatan, ataupun dia sampai Islam pada dia melalui pendakwah-pendakwah yang bukan Islam, yang menceritakan tentang keburukan Islam, seperti mana dibuat oleh puak-puak barat dengan internet yang ada pada hari ini. Jadi mereka nampak Islam ni bukan melalui fahaman-fahaman yang betul. Bagaimana dengan mereka ini, kawan-kawanku yang dikasihi sekalian? Atau boleh jadi orang ini dilahirkan dalam keadaan yang pekak, tak dengar sesuatu, ataupun dia bodoh, dia tidak boleh berfikir, ataupun orang tua yang tidak tahu pun benda yang betul dan sebagainya. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surah Taha, Allah berfirman, walau anna ahlaknahum bi'adzabin min qablihi laqalu rabbana laula arsalta ilayna rasulan fanattabi'a ayatika min qabli an nadhilla wa nakhza. Jadi laula arsalta ilayna rasulan, alangkah baiknya ya Allah kalaulah kami hantarkan pada kami ini rasul. Ulama-ulama kata Allah tidak mengazab mereka orang seperti ini. Kenapa? Sebab agama tidak sampai kepada mereka. Jadi macam kita di Kelantan pada hari ini, alhamdulillah, seluruh pelosok negeri Kelantan walaupun di hutan belantara sudah pun sampai orang-orang yang berdakwah kepada mereka sekalian. Saya ada pengalaman keluar masuk di hutan orang asli selama 10 tahun. Mengislamkan lebih kurang 250 orang di tangan saya. Alhamdulillah. Nak cerita sini bahawasanya kawan-kawan, kita menyampaikan Islam kepada orang lain, seluruh pelosok perkampungan orang-orang asli. Ya, kalaulah orang kafir yang berada di bandar, lebih aula. Sebab mereka ni kawan-kawan, mereka lebih bijak daripada kita. Dia tahu tentang Islam.
Saya pergi satu kedai Cina di Kota Baru, dia jual alatan elektrik. Saya tanya, dia tulis dia ada satu keratan akhbar tazkirah di dinding tempat cashier tu, dia tulis hutang wajib dibayar walaupun tak dituntut. Dia tampal di situ tazkirah almarhum Tuan Guru Datuk Bentara Setia Haji Ni Abdul Aziz Nikmat, Menteri Besar Kelantan. Saya kata, kenapa kamu tulis benda ni? Sebab Islam mengajar kamu supaya bayar hutang. Aku, dia kata, di kedai aku ni ramai orang Islam tak bayar hutang. Masya Allah tuan-tuan. Artinya orang bukan Islam di tempat kita ni, mereka telah sampai seruan Islam. Yang ni kalau tak beriman pada Allah, dia kena azab. Berbeza dengan orang-orang asli di pedalaman tadi, yang belum sampai agama Islam, mereka ni sudah meninggal dunia, maka mereka tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebab Islam tak sampai pada mereka. Adapun juhala di kalangan kita manusia, orang-orang yang jahil di kalangan kita manusia ni tuan-tuan, dia kena azab oleh Allah sebab kesalahan kita tidak belajar ilmu. Nah, dalam hidup kita ni kita kena ingat satu pesanan. Ma min syai'in aqbahu minal jahli. Kata ulama, tidak ada satu benda dalam dunia ini yang lebih huduh daripada jahil. Hari ni tuan-tuan, kalau orang kata dia ni jahil, tak erti agama, telefon di tangan tak pernah letak, itu salah dia, bukannya salah pendakwah. Pasal apa? Sebab di tangan dia tu macam-macam benda yang ada. Kenapa kita duk tiru sangat benda-benda yang tidak bagus? Cuma tuan-tuan dapat tengok dalam YouTube ni, tuan-tuan tengok, kalau tuan-tuan tekan bahagian baik-baik Quran ke apa, kena boleh ke timbul tu lambat sikit, dia loading tu lama sikit. Tapi kalau tuan-tuan tekan benda maksiat, dia naik terus. Tu syaitan punya kerja. Kalau tekan belajar Al-Quran, dia loading lama sikit, loading dia. Tapi kalau tuan-tuan tengok benda lain, maka tekan je, tekan wrestling mania contohnya, ataupun tekanlah apa-apa benda yang kita rasa dosa sikit, dia naik cepat. Nak ceritanya, untuk buat maksiat begitu mudah, untuk buat pahala ada sedikit kesulitan. Tapi kalau nak kata depan Allah seksa hari akhirat, ya Allah, aku ni jahil, ya Allah, tak boleh. Sebab tuan-tuan, kuliah di mana-mana, di masjid tutup musim PKP ni pun kuliah banyak tuan-tuan. Kalau kita buka di online, kuliah banyak. Saya jarang buat kuliah di online macam ni tiap-tiap pagi. Setakat PKP ni saya buat, alhamdulillah. Daripada saya tidak ada pendengar saya, alhamdulillah sekarang ni 173 orang dengar. Artinya hamba duduk rumah hamba ni, perpustakaan hamba ni, hamba kecek sore, tapi tuan-tuan dengar 174 orang sekarang tuan-tuan dengar. Mungkin lepas ni ada pula orang view sana, orang view sini. Alhamdulillah kita boleh pahala. Jadi kawan-kawanku dikasih sekalian, kita kena ingat bahawa hari akhirat ini tempat kita nak memungut pahala, ya. Ad-dunya daru amal, kata Sayyidina Ali, dunia tempat kita bekerja, dan hari akhirat adalah daru jazain, tempat kita terima balasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah taala pada esok hari kita sambung lagi kuliah kita ni biiznillah dengan tajuk neraka. Tajuk neraka ni kawan-kawan, banyak sikit kita nak belajar. Kita belajar perkara neraka amat menakutkan kita sekalian. Untuk kita menjauhi api neraka ini, kita akan belajar bermula esok insya-Allah. Sambungan kitab ni lagi, ya. Nama neraka. Apa dia amalan-amalan yang menyelamatkan kita daripada api neraka Allah? Bagaimana bentuk penjaga neraka, pintu neraka, bahan bakar neraka, kepanasan neraka, besarnya api neraka, dalamnya neraka, berbeza-bezanya tingkatan azab di kalangan ahli neraka, dan banyak lagi maklumat-maklumat lebih kurang dalam 15 tajuk yang berkaitan dengan neraka ini. Insya-Allah kita akan mulakan esok masuk tajuk yang baru, iaitu tajuk neraka. Biiznillah tabaraka wa taala, teruskan bersama saya sepanjang sesi kitab Alam Terakhir ini. Lepas tuan-tuan belajar baik-baik alam terakhir ini, tuan-tuan boleh pergi ke Facebook saya daripada awal kuliah sampai kepada hari ini, sampai pada penutup kitab ini. Tuan-tuan ambil, tuan-tuan nak cut ke, nak kerak ke, nak edar pada orang lain ke, itu saya terbuka untuk tuan-tuan sekalian. Lebarkanlah dakwah kita semua, buatlah kerja ni kerana Allah Subhanahu wa taala, barulah kita akan selamat.
Saya sebut pada sahabat-sahabat saya buat kuliah online pada setiap pagi ni pasal apa? Saya kata sekurang-kurangnya, kalau saya mengajar tanpa rakaman, tanpa live, kalau matilah hamba Allah yang hina, yang rendah diri, yang hamba Allah yang hina ini, namanya Saibun bin Ismail ini, kawan-kawan sekalian, ilmu saya akan terhenti setakat itu sahaja. Bila saya buat live begini, kalau saya mati 100 tahun ke 200 tahun akan datang, mungkin keturunan saya yang ke-5, ke-6, ke-7 nanti boleh tengok ini adalah datuk saya, ini adalah nena saya yang telah mengajar agama kepada orang lain. Jadi saham khairat ilmu kita ni berpanjangan. Tuan-tuan jangan ingat kecil ya. Tuan-tuan share kuliah-kuliah agama, baca-baca Al-Quran dalam YouTube itu. Tuan-tuan share semua ni tuan-tuan. Jangan tuan-tuan pandang kecil ya. Tuan-tuan share hari ni, ada orang tengok benda tu, duduk di situ sampai hari kiamat tuan-tuan mendapat pahala. Tuan-tuan boleh pergi juga ke laman saya, Ustaz Saibun, pada YouTube saya. Tengok beberapa bicara yang lama-lama. Sebagai satu usaha dakwah kita ya, untuk buat kebajikan. Jadi sahabat-sahabat sekalian, buatlah pahala yang banyak untuk akhirat kita semua. Mula-mula kita buat kerja ni, kerja akhirat ni kawan-kawan, mungkin kita rasa rimas ya. Tapi bila kita dah rasa sebati, rasa sejati, alhamdulillah kita rasa cukup gembira. Ya, saya secara peribadi saya buat beberapa projek-projek akhirat yang tuan-tuan boleh share bersama dengan saya. Alhamdulillah, saya dah buat kelas pengajian Al-Quran secara percuma. Pelajar saya sekarang ada 300 orang. Saya bayar gaji pada mereka. Bukan dengan duit saya, duit sahabat-sahabat yang menderma pada saya ya. Saya dah buat projek pembinaan masjid. Cari duit-duit, kita buat masjid. Kita buatlah. Ataupun apa-apa projek wakaf, projek orang miskin, anak-anak yatim dan sebagainya. Untuk bulan Ramadan yang mulia ni, oleh kerana berbuka puasanya, kita tidak buat di masjid-masjid atas faktor kesihatan sekarang ini, maka kita nak juga tuan-tuan fadilat bagi orang lain makan makanan kita berbuka puasa. Jadi saya buat macam mana? Saya buka tabung untuk sahabat-sahabat semua, masukkan duit di situ. Kemudian petang-petang saya lantik beberapa orang. Saya minta catering, tukang masak, bungkus makanan 60 bungkus, 80 bungkus, 100 bungkus, ikut duit yang ada. Kemudian kawan-kawan kita ni, dia mari ambil, dia akan agihlah di kampung sana 15 plastik bungkus, kampung sana 15 bungkus. Akhirnya derma tuan-tuan untuk jamu orang berbuka puasa itu, taftirus shaimin. Kita juga mendapat pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Amba nak buat dengan duit amba semua, amba tak ada duit, tapi boleh tumpang RM5, RM10. Kita share di situ, walaupun 100 bekas kita buat, ada RM5 duit kita, mungkin 1 plastik di mesin duit saya. Kita mendapat pahala atas kadar kemampuan dia, kemampuan kita semua. Jadi kawan-kawan, buatlah di tempat tuan-tuan sekalian. Jangan biarkan hari-hari Ramadan ini berlalu dengan tidak ada sedekah, kerana kita akan rugi. Ingat, ini musim kita bersedekah. Ingat tuan-tuan sekalian, mungkin Ramadan akan datang, kita tak sempat bertemu lagi. Boleh jadi ini Ramadan terakhir untuk kita semua. Jadi rebutlah peluang ini untuk kita buat kebajikan, bertemu lagi pada pagi besok insya-Allah. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. واغفر لنا ولوالدينا والحاضرين والغائبين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ربنا وأدخلنا الجنة بغير حساب برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. اللهم بارك لنا في أولادنا ولا تضرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين تقبل الله منا منكم تقبل يا كريم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.